Astagfirullah. Bang, oh bang, abang tak reti buat CD. Kalau abang nak tambah pendapatan, jual CD, buat CD kan, burn CD. Saya boleh tolong jual kan? Kan? Kalau nak tambah pendapatan abang kan, mana kuliah saya yang abang follow tu, abang buat CD. Lepas tu saya wawarkanlah kepada jemaah saya, siapa nak kan. Tu. Saya tak kesempatan nak buat macam tu. Saya mengajak saya nak. Tapi kalau abang, sebab video yang abang buat cantik, jadi kalau buat CD macam ustaz-ustaz lain buat ni, jadi jualan tak ada masalah, kita boleh letak kat luar, orang beli. Nak lagi CD yang kan dia orang selalu pasang dekat kereta apa semua, jadi dia orang nak dengar selalu. Nanti tak apa, nanti kita bincang. Baik. Astagfirullah. Kenapa tak bagi mic? Oh. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul kiram lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni sekali lagi kita dapat bersama dalam kuliah maghrib kita. Dan seperti biasa kita menggunakan pakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Malam ni kita sampai muka surat 151. Dan kita telah baca pun sedikit bab 126. Ataupun tajuk bab ma jaa fi al-infaq fi wujuhil khair. Baik. Dulu yang ni kita baca. Apa cerita kita ni? Iaitu kita masih lagi belum habis cerita tentang apa? Kisah bagaimana antara benda yang agama sebut di dalam hadis. Antara benda yang Nabi nyatakan kepada para sahabat, maknanya itu agama aja. Apa dia? Iaitu memperbelanjakan harta pada segenap perkara yang mendatangkan kebajikan ataupun mendatangkan pahala. Tuan-tuan, kita semua ada duit. Sama ada sikit ataupun banyak. Kan? Sama ada kita orang kaya ataupun sederhana, paling tidak ada duit. Dalam akaun kita tu sikit banyak adalah. Apa kita belanja tu, kalau tujuan kita, tujuan tu elok, pahala. Walaupun nampak kita pergi beli barang dapur, barang beli sayur, beli kita pergi pasar ke apa semua, walaupun nampak benda tu orang Arab kata syai'un adi, benda normal, benda biasa. Nak pula kalau kita beli tu pula barang dapur untuk anak isteri kita, kita niat pula, ya Allah, ini nafkah aku untuk mereka, tuan-tuan dapat pahala besar. Sebab belanja yang paling afdal sekali adalah belanja untuk anak isteri. Kita terbalik, tuan-tuan. Bukan betul 5 lah, betul lain. Kita lebih suka belanja kawan kita berbanding dengan belanja anak bini kita. Boleh kata hari-hari ni kita belanja ke kawan. Dengan anak bini sebulan sekali. Bukan batu 5, batu lain. Ni nampak muka macam marah saya ni. Ustaz, ni kenen kami ke? Saya main tanggopeng. Kalau nak kenen orang, saya tak boleh pahala. Saya niat nak terbiah. Tapi kalau kena kalau kena satu orang dua, saya sebut apa? Tagline saya, padan muka. Kalau terkena tu padan muka. Tapi niat kita, nawaitu kita nak terbiah orang. Saya bagi contoh dulu, saya sebut apa. Katalah kita balik-balik daripada kuliah, kita ada geng kita yang selalu kita minum sekali. Kan? Selalu kita minum sekali tu geng kita tu. 4-5 orang tu garanti ajak lepas habis kuliah, tak lain tak bukan kedai mamak. Kan? Sambil-sambil tengok bola ke, tengok wrestling ke, tengok apa ke. Saya nak tanya tuan-tuan, lepas habis minum tu, siapa tukang bayar? Berebut bayar. Kita ni jadi satu orang yang willing to help, sentiasa nak membayar, willing to pay, sentiasa nak belanja orang. Kita kata, tak apa Rosli, aku bayar. Apa pula Hang Din, semalam hang dah bayar dah, aku lah bayar. Tiba-tiba di kaunter,
Geng kita seorang lagi, Hasan, dah bayar dah. Tak apa, aku bayar dah. Apa alasan? Patut kami lah bayar. Cik, dalam hati lega. Lega lah. Ni 5 pinggan ni. 1 pinggan RM6. 6 kali 5. RM30. Ui, RM30 tuan-tuan, lepas duit minyak. Berebut kita dengan geng-geng ni, dengan kawan kita, satu grup, satu WhatsApp ni. Kalau jumpa tu, kalau minum sama-sama tu, tak ada masalah pun. Tak ada siapa pun tunjuk kedekut, tak ada siapa pun tunjuk kemut, tak ada siapa pun tunjuk tak mau bayar. Berebut lagi nak bayar. Tiba-tiba Tuhan uji kita. Esoknya anak bini kita ajak kita makan luar. Kedai yang sama, menu yang sama, meja yang sama pula. Bini kita kadang-kadang lama dah tak makan dengan kita. Bang, malam ni tak mau masak kot, jom kita makan keluar. Mula tarik muka. Pasal apa tengok tarikh gaji lambat lagi. Aduh, ajak keluar pula. Dia pergi tunjuk pula, bang, kedai tu sedap kot. Tu dia, kedai yang kita minum semalam tu. Bini kita pula pilih pula meja yang sama pula. Macam dia tak tahu. Menu pula, menu yang sama kita makan semalam, mi mamak. Dia pun minta juga mi mamak tu. Semalam pun kita belanja, kawan kita mi mamak. Ayah pun sama juga, tertarik pula. Habis mereka semua makan, tengok-tengok bini kita minta satu lagi pinggan. Bang, satu lagi ikut pinggan. Sedap lah mi mamak tadi. Apa kita kata ke bini kita? Batu lain, bukan batu ni. Minta lagi. Tak tengok body hang macam dugong bunting. Aku tengok dugong bunting dia kata. Dugong tu pun teruk dah, bunting lagi. Tuan-tuan tahu dugong macam mana? Tu macam tonggeh tu. Tonggeh tuan-tuan tahu, silinder kan, tonggeh tu kan, langsung tak ada shape apa, tak ada sided apa. Dia pergi kata bini dia tu dugong bunting. Dugong tu pun bodoh dah, bunting lagi. Awak pergi kata bini kita lagu tu. Sedangkan sedekah paling afdal Nabi kata adalah untuk anak isteri. Nak pula kita pergi bagi makan anak bini kita tu. Kita pergi bagi belanja mereka makan di kedai tom yam ke, kedai mamak ke, kedai apa ke. Okey, malam ni kita makan luar. Kita kata ke bini kita, hang tak payah masak malam ni. Tak apa. Aku tahu hang penat. Bini kita pun bawa balik pukul 6 petang tadi. Tak apa. Malam ni tak usah masak. Jom, abang belanja makan. Niat pula dalam hati itu, ya Allah, aku niat aku bagi nafkah anak isteri. Pahala besar. Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Atau apa pun sahaja perbelanjaan yang kita niatkan untuk ibadah, jalan ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala, dikira sebagai perbelanjaan yang khair, perbelanjaan yang baik. Melainkan kalau sekiranya digunakan perbelanjaan itu adalah untuk bermewah-mewahan. Dia ada duit yang banyak, dia beli kereta. Kereta tujuan dia untuk apa? Supaya orang lain banyak puji dia. Wah, kereta hang lawa, kereta hang cantik. Dia nak jadi satu orang yang takabur, dia nak jadi satu orang yang sombong, dia nak jadi satu orang yang besar diri. Orang puji dia, wah, kereta hang lawa lah. Apa boleh buat? Gelak macam Dracula. Gelak pun lain macam dah. Apa boleh buat? Nak buat macam mana? Aku kan kaya. Dia gelak lagu tu. Tuan-tuan, maka hukumnya berdosa orang yang macam ni, bahkan dikeji oleh syarak. So, kita abang awal-awal. Bukan salah untuk kita menyimpan duit yang banyak. Bila kita ada duit banyak, zakat kita pun banyak keluar. Apa masalah? Kan? Bila kita ada duit banyak, kita juga mampu untuk berwakaf. So biar pilah orang ni nak maju macam mana ke, nak meniaga macam mana hebat ke. Sebab orang Islam ni kalau dia makin maju, makin kaya, dia juga yang akan bayar zakat banyak, dia juga yang akan berwakaf. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hari ini kita terus masuk kepada hadis.
Tengok tu dia punya hadis tu, muka surat 151. Apa dia? An Harithah bin Mudarrib qala ataina khabbaban na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyat. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in namanya Harithah bin Mudarrib. Saya selalu sebut benda ni. Apa dia maksud tabi'in? Tuan-tuan, kitab Bahrul Mazi ini adalah kitab hadis, syarah hadis daripada Sunan Imam At-Tirmizi. Kitab Imam Tirmizi ini telah disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi ini yang dipanggil Bahrul Mazi. Satu-satunya kitab bahasa Melayu yang syarahkan hadis Sunan Imam At-Tirmizi. Bila kita mengaji hadis, dia ada istilah. Kita ada sahabat, kita ada tabi'in, kita ada tabi'in. So, 3 generasi ni berbeza. Siapa dia sahabat? Iaitu mereka yang pernah hidup zaman Nabi. Dan ambil hadis tu daripada Nabi direct secara langsung. Abu Bakar sahabat, Umar sahabat, Osman, Ali sahabat. Apa lagi? Abu Hurairah sahabat. Apa lagi? Abu Sa'id Al-Khudri sahabat, Ibnu Mas'ud sahabat, Ibnu Abbas sahabat. Ni semua generasi pertama yang pernah duduk zaman Nabi. Kemudian kurun yang kedua, next generation. Siapa pula golongan tu? Dipanggil tabi'in, lapis yang kedua. Kira-kira 100 tahun kemudian, lapis yang kedua, tabi'in. Siapa dia tabi'in ni? Iaitu mereka golongan yang tak pernah hidup zaman Nabi. Apatah lagi nak tengok muka Nabi, apatah lagi nak ambil hadis direct daripada Nabi. Tapi mereka dan hidup zaman sahabat. Tabi'in ni dan hidup zaman sahabat. Baik. Kemudian lapis yang ketiga, siapa dia pula? Digelar pula tabi'in. Tabi'in, iaitu mereka yang tak pernah hidup zaman Nabi, tak pernah hidup zaman sahabat Nabi, tetapi mereka dan hidup zaman tabi'in. So tabi'in ambil hadis daripada tabi'in generasi kedua. Tabi'in ambil hadis pula daripada sahabat. Sahabat pula ambil hadis daripada Rasulullah. So Harithah bin Mudarrib ni adalah golongan tabi'in, lapis yang kedua. Baik, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. Baik, dia kata ataina khabbaban na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyat. Dia kata apa? Sesungguhnya telah kami ziarah akan sakitnya. Katanya telah datang kami akan seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Khabbab bin Ars radhiyallahu anhu. Kami ziarah akan sakitnya, padahal sesungguhnya telah disarakan dia dengan api 7 kali sara, akan jadi kuat, akan jadi obat sakitnya itu, maka tiada sembuh juga sakitnya. Satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Khabbab. Kan? Satu hari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ziarah satu orang sahabat Nabi, nama dia tadi Khabbab. Khabbab ni dia sakit lama dah. Ubat macam mana sekalipun lama dah tak sembuh-sembuh. Sakit dia ni wallahu a'lam, dia tak nyatakan di sini dia sakit apa. Tapi sakit ni very chronical, sangat-sangat kronik, sangat-sangat serius. Sehingga kan dia dah berubat banyak kali, sampai 7 kali ubat. Baik, maka pada masa itu berkata ia pada kami akan hadis yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laqad tatawwala maradi
laqad tatawala maradi walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamannaul mauta la tamannaitu. Maka katanya, demi sesungguhnya telah lama sakitku ini, maka jikalau bukan kerana bahawasanya telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia jangan mencita sekalian kamu akan mati, kerana dunia ini nescaya mencita aku akan mati itu kerana tidak bertanggung rasa akannya sakit ini. Ni sahabat Nabi yang bernama Khabbab ni, dia kata apa? Dia mengadu dengan sahabat-sahabat yang duk ziarah dia. Kan? Sahabat-sahabat ni duk ziarah, bila dengar ada satu geng, satu sahabat dia sakit kuat, maka dia pergi ziarah. Maka Khabbab ni dia kata apa? Kalaulah aku tak dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Jangan meminta-minta mati. Latamannaitu nescaya aku akan minta. Ni Khabbab ni dia kata apa? Kalau aku tak dengar Nabi pernah cakap, sakit macam mana pun jangan duk dadah tangan depan Allah, ya Allah bagi mampu saya cepatlah. Doa yang macam tu tak elok. Bahkan haram kalau kita pergi sebut doa tu. Kan? Kadang-kadang ada orang dia tak tahan. Dah lah sakit. Laki pula pergi sakit hati dia. Dia sakit dah, dia lumpuh. Tiba-tiba laki pergi huluk borang pula. Borang apa makcik? Borang rombongan. Apa pula lagi satu? Laki dia pergi huluk borang pula. Dia dah sakit dah. Orang kata apa? Jatuh ditimpa tangga. Dia tak boleh bangun. Dia tak boleh buat apa. Lalah laki dia kata, ni, borang ni aku harap hang faham. Kan? Hang kena faham. Aku kena teruskan hidup aku. Hang tak boleh buat apa dah kat aku. Aku tak dapat nikmat apa daripada hang. Laki dia cakap macam tu. So, macam mana pun aku nak minta hang tanda tangan. Dia kena duduk di Perak, kena tanda tangan lah. Kalau tak nak sign, pergi Perlis. Dr. Mazhar siap persilah lagi, mai Perlis. Kalau tak mau sign, di Perlis tak ada masalah. Di Perak ni, sign. Menunjukkan isteri benarkan menikah lagi satu. Dia dah sakit dah. Duk harap ni laki ni jaga dia. Tiba-tiba laki ni yang selama ni pi payung dia, selama ni pi naung dia, yang selama ni yang duk harapkan, dia duk harapkan tempat nak bermanja, tiba-tiba pi huluk borang kat dia. Aku harap hang faham lah. Aku minta hang sign. So, dalam keadaan dia sakit itu, dia sign dalam keadaan bergenang air mata. Dia cuba tahan daripada air tu jatuh. Lah sekali tuan-tuan, dia pergi pesan pada Allah. Dia pergi sebut benda ni pada Allah. Ya Allah, kalau macam ni, aku dah lah sakit. Pergi tambah lagi perangai laki aku, pergi bagi pula sakit hati. Bagi aku mampu cepat. Doa tu tak boleh, haram. Ni saya peringat awal-awal. Lah tak apa, kita tak sakit lagi. Belum lagi jadi ni. Takut nanti sampai masa kita jadi, apa ustaz kata tadi tu, tengok kena kat kita. Saya peringat tuan-tuan, jangan sampai ke satu tahap mulut kita pergi minta mati cepat. Sabar. Makin banyak dugaan kita dapat tu, makin banyak Tuhan nak luruh dosa. Itu tanda Tuhan nak bagi dosa kita hapus. Sikit sakit kita, sikitlah dosa terhapus. Banyak dosa kita habis, banyak kuat sakit yang kita hadapi, maka banyaklah lagi beratlah dosa yang Allah Ta'ala nak hapuskan. Itu tanda Tuhan sayang kita. Macam-macam. Kadang-kadang kita tak sakit, bini kita sakit, kita sabar dengan bini yang sakit, terhapus dosa dan diganti pahala. Kadang-kadang bini tak sakit, bini pula menyakitkan hati, pun sama, sabar dengan isteri yang menyakitkan hati kita. Dah lah dalam kuliah tadi kena tembak orang ustaz, di rumah pun kena tembak juga.
Bini kaki letiang. Dia tembak kita terus dengan mesin gun. Ya ilah, dah lah ustaz tadi pi tembak aku dah. Dia rumah pun kena juga. Dia sabar dengan perangai bini dia. Sama juga dengan orang perempuan, sabar dengan perangai laki dia. Dia bukan setakat dapat pahala besar, bahkan isteri yang sabar dengan perangai jahat suami dia, dia akan nanti dijamin oleh Rasulullah masuk dalam syurga bersama dengan ketua dia, Asiyah, isteri Firaun. Firaun jahat, Asiyah bagus, Asiyah beriman. Asiyah ni sampai ke surga sabar dengan perangai Firaun, maka dia ni nanti akan dilantik jadi ketua wanita lagi. Tuan-tuan, cuma ketua wanita di dunia ni, dia ni ketua wanita di akhirat. Dia ni nanti akan jadi ketua wanita khusus untuk wanita yang menghadapi masalah, problem dengan suami dia. Suami kaki judi, suami penagih, suami apa lagi, kaki pukul. Oh, hai. Dia sabar dengan perangai laki dia. Walaupun laki dia jadikan dia macam punching bag. Tahu punching bag? Tu budak-budak taekwondo tu, dia berlatih nak tendang tu, satu bag tu dia tendang, itu dipanggil punching bag. Bini dia tempat lepas geram. Ada problem sikit rumah tangga, ada problem sikit di pejabat, bini dia kena. Kan? Dia lepaskan geram dia tu ke bini dia sabar. Makin sabar tu, makin bernilai kedudukan dia nanti di dalam syurga. Ketua dia nanti adalah Asiyah. Sabar, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang laki kita tak menyakitkan hati. Kadang-kadang isteri kita tak sakit. Tuhan hantar pula anak kita yang sakit. Sabar dengan anak yang sakit pun menggugurkan dosa ibu bapa dia. Dan Tuhan gantikan pahala. Ataupun anak tak sakit, tuan-tuan, anak tu menyakitkan hati kita. La ilaha illallah. Anak kita baru lepas SPM lepas ni, baru-baru ni, katalah anak kita baru ambil SPM baru-baru ni, dia nak lepas geram dengan cikgu dia, dia pergi carut cikgu dia, tulis dekat baju ni, tular pula dekat internet pula. La ilaha illallah. Kita baca Facebook tu, anak aku ni woi, kita tengok dalam Facebook tu, nampak macam kenal, tengok belek zoom dekat anak kita yang buat perangai tu. Sakit hati tak? Sakit hati. Dah lah minggu lepas balai telefon, Assalamualaikum, Tuan Haji ni Sipolan bin Sipolan ke? Ya. Ada apa cik? Anak Tuan Haji ni Sipolan bin Sipolan ke? Ya. Ni apa hal ni cik? Tolong ambil anak Tuan Haji lah ni di balai pukul 3 pagi lah. Awak cik, apa kena mengena dengan anak saya? Dia aksiden ke? Tak. Anak Tuan Haji tak aksiden, tapi kami kutip dia merempit malam tadi. Tak sakit hati tuan-tuan dengan anak macam ni? Sabar. Nak besar anak jadi elok ni, macam-macam ujian kena, pun menggugurkan dosa mak bapak dia. Tuhan tak bagi dia sakit, Tuhan tak bagi anak tu sakit, tetapi Tuhan bagi anak tu menyakitkan hati dia. Tak habis-habis gurih hati orang tua ni. Jadi mak ayah ni sabar, mulut dia tak capui, mulut dia tak sampai keluar. Hang ni setan, hang ni haram jadah, keluar hang daripada rumah aku, menyesal aku besarkan hang. Kalau hang aku tahu macam ni lah, aku pijak-pijak hang. Oh, dia tak cakap macam tu. Kan? Saya nak sebut pada tuan-tuan, ayah-ayah apa semua, ada anak, sabar dan redha. Jangan jadi macam setengah drama Melayu kita, sikit-sikit capui mulut dengan anak. Jangan. Tu sebab saya tak suka tengok drama Melayu, sebab skripnya kadang-kadang tidak ikut spek agama. Tak lulus di sisi agama. Tak boleh cakap macam tu. Aku tahu hang macam ni, kecil-kecil dulu aku pijak hang. Hai, tak boleh kata lagu tu. Haram pula. Seolah-olah dia ni tak reda dengan ketentuan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, so back to topik balik. Maka sahabat Nabi yang bernama Khabbab ni, dia kata apa? La tamannaul mauta la tamannaitu. Kalau sekiranya aku tak dengar Nabi kata jangan pi minta-minta mati ni, aku rasa aku nak minta mati dah.
Tapi kalau sekiranya hilang kesabaran kita dengan sakit kita, Nabi ajak apa? Ada satu doa. Apa dia? Ya Allah, kalau sekiranya aku ni sembuh, itu baik, maka sembuhkanlah aku. Nampak? Tetapi kalau sekiranya aku mati lebih baik, maka percepatkanlah kematianku. Nampak tak? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. Dan kadang-kadang kita ada orang tua kita, dia pun mengharapkan bantuan pernafasan menggunakan oksigen. Kita tengok dia ni, Allah, bincang dengan doktor dah, ya Allah, doktor, berapa lama ayah saya nak bertahan dengan bantuan oksigen ni? Dia kata, tak tahu nak kata apalah, tapi kalau kami buka oksigen ni, dia tak ada lah. Ikut pengalaman kami macam tu lah. So kita pun bincang adik-beradik, dia kata ayah kita kalau macam ni terseksa roh dia. So kita pakat-pakat dengan adik-beradik reda. Cabut, kita pun sebut, ya Allah, kalau dia sembuh, ada kebaikan untuk dia sembuh, kau sembuhkanlah ya Allah. Tapi kalau sekiranya mati adalah lebih baik untuk dia, kami reda. Yang tu tak apa. Jangan duk kata apa, ya Allah bagi mampu saya cepatlah, saya tak tahan dengan ujian kamu, ujianmu ni ya Allah. Tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata tetapi tak kala syarak kita tegah yang demikian itu, maka wajib atas kita sabar hingga datang ia pada yang ditakdirkan Tuhan. Sabar. Macam mana pun sakit, sabar. Kalau Tuhan bagi sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau Tuhan kata dia dah tulis dah bahawa kita akan mati dengan asbab sakit tu, kita reda. Baik. Adapun jikalau menciptakan mati itu kerana memeliharakan agamanya, yakni takutkan binasa agamanya, maka iaitu diharuskan oleh syarak. Yang ni lain pula. Yang ni kalau sekiranya kita diugut bunuh oleh musuh-musuh Islam, kan, dia pancung kepala kita, dia ugut kita. Kalau kita tak murtad, kalau kita ni tak keluar daripada agama Islam, dia nak bunuh kita, kan. Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Maka kita takut kalau sekiranya takut nanti makin lama kita dipaksa, kita makin lama dibantai, dihayun, dibalun dengan macam-macam penderaan. Takut nanti ni iman kita ni makin lama makin, orang kata bateri dia tu makin lama makin slow, makin lama makin slow, lah kurang habis. Takut ni nanti akidah kita relai. Maka kita ni minta pada Allah, ya Allah, kalau mati itu lebih baik untuk aku, matikanlah aku. Tak apa, biarlah mati dalam keadaan Islam daripada mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Khabbab radhiyallahu anhu, wa qala yu'jarur rajulu fi nafaqatihi kulluha illa turab aw qala fil bina. Dan bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi pahala akan seorang pada nafkahnya, yang dinafkahkannya pada sekalian kebajikan semuanya, melainkan tanah, yakni memperbelanjakan, memindahkan tanah daripada satu tempat ke satu tempat, ataupun sabdanya melainkan pada membangunkan rumah. Nampak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Belanja yang paling bagus sekali adalah belanja untuk anak, isteri, ataupun belanja untuk fi sabilillah. Nak masuk bulan puasa ni tuan-tuan. Bulan puasa ni ambil peluang. Ada duit lebih sikit ke apa semua, cari peluang untuk wakaf. Dengar kata ada orang nak buat perigi. Ni salah satu daripada yang Nabi anjurkan untuk kita berwakaf. Selain daripada buat sekolah agama, selain daripada buat masjid, ma'had tahfiz, buat apa lagi, madrasah, surau ke apa semua, Nabi anjurkan kita wakaf perigi. Selagi mana ayat yang kita wakaf tentu, yang kita pi buat perigi itu kita wakaf untuk orang. Ayat tu orang guna untuk apa? Untuk wudu, untuk apa? Untuk masak, untuk apa? Untuk minum, untuk apa lagi? Untuk berbuka puasa, untuk apa lagi? Untuk macam-macam. Maka selagi mana mengalir ayat tu, maka dikira pahala berterusan.
Muslimina muslimat anda rahmati Allah. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masuk tajuk baru, bab maja'a man kasa musliman sauban. Apa dia? Yakni bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang memberi pakaian satu orang Islam akan kainnya. Tuan-tuan, kita ada pakaian, kita pergi bagi orang lain pakai pula. Sama ada pakaian itu baru ataupun yang dah terpakai. Tapi paling elok pakaian yang paling baru. Kalaulah pakaian yang kita nak bagi itu pula pakaian yang dah terpakai, pasal apa? Kita tak ada bajet nak bagi kain baru. Carilah baju yang paling baik, yang paling kita suka, paling cantik, yang paling kita sayang. Yang tu kita bagi sedekah orang. Jangan pula kita anggap kita bagi baju tu tujuan kita apa? Nak bagi clear rumah. Yang ni tak boleh pahala. Ada orang macam tu. Dia memang niat nak sedekah baju tu. Dia dengar ustaz tu nak pergi Cambodia. Dia dengar ustaz tu nak masuk kampung orang asli. Nak pergi ke tempat susah ke apa sama. Dia halo ustaz tu. Kata ustaz, bila nak pergi? InsyaAllah bulan depan saya pergi. Kata ni ada kain baju ni ustaz. Ambil lah hai ustaz kan. Duduk dalam rumah kami pun menyemak aja. Tujuan dia pergi bagi baju tu, tujuan nak bagi clear rumah, tak mau nampak sama. Tak maulah. Tujuan kita, niatkan kita nak bantu ni orang ni yang memerlukan pakaian, bagi dia pakai. Muslimina muslimat anda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak pula pakaian yang kita bagi tu pula pergi tutup aurat dia. Kita dapat berapa sedekah tu? Sedekah bagi pakaian satu hal. Sedekah membantu orang lain tutup aurat lagi satu hal. Dan yang ketiga pula, pakaian tu pula, pakaian solat pula. Kita pergi bagi apa? Kita pergi bagi kain pelikat. Kita pergi bagi apa? Kita pergi bagi baju Melayu. Kita pergi bagi apa lagi? Kita bagi jubah. Kita bagi kain telekung. Siti Khadijah pula tu, telekung. Oi, bukan cokia punya. Pergi bagi pula Siti Khadijah pula. Tuan-tuan dapat 3 pahala. Satu, pahala apa? Pahala sedekah baju. Yang kedua, pahala apa pula? Pahala niatkan pula supaya mereka tutup aurat. Yang ketiga, pahala apa pula? Supaya mereka boleh guna untuk solat. 3 pahala. Ui, hai. Tuan-tuan, tak banyak ke pahala tu? Banyak. Tapi bila tak niat, tak dapat apa lah. Nak pula dia niat apa dia tadi? Nak bagi clear rumah, tak mau bagi semak rumah dia. Allah rugi. So tuan-tuan, apa hal pun nawai itu tu kena betul. Tak payah sebutlah dengan ustaz tu, ustaz saya niat yang pertama untuk depa pakai baju. Yang kedua saya niat supaya depa ni tutup aurat. Yang ketiga saya niat ni nanti supaya depa ni boleh guna untuk solat. Tu tak payahlah. Niat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengalaman banyaklah dalam bab-bab ni kan. Dan kadang kita tengoklah, sorry to say lah, seluar dalam pun ada. Dah lah seluar dalam, getah pula loose. Yang ni tak payahlah. Ni nak abang ni, bukan orang Batu Lima, Batu lain. Tahu getah tu, kan kita punya seluar dalam tu dia ada getah, dia loose. Kawan tu kalau pakai pun luruh balik oh. Amboi makcik gelak nampak? Dah ada. Ini yang kita kata tadi apa? Tujuan untuk nak bagi clear. Apa pun tengoklah, ceklah. Tak mungkin saya cuba nak husnuzan. Mungkin dia dah longgok, dia tak perasan benda tu ada kan. Terbagi, yes. Yang tu tak payah bagilah kan. Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, takut apa? Yang kedua, jadi benda fitnah. Apa pikiran orang yang menerima barang-barang macam tu? Maka mereka anggap bahawa kita ni sedekah tak ikhlas lah, ataupun take for granted, ambil lebih kurang. Okey, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, ini satu amal yang berfaedah dunia dan akhirat, telah
diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya supaya boleh diamalkan dia oleh orang yang suka mencapai faedah dua negeri itu, iaitu akhirat. Maknanya tuan-tuan, sedekah ni macam-macam ada. Tak boleh sedekah dengan duit, dengan barang dapur. Kita banyak rumah kita barang dapur, sedekah. Nak musim Covid ni. Saya kalau tidak, bulan 9 hari bulan ni saya masuk kampung asli. Kami nak hantar misi bantuan bantuan puasa. Kami nak hantar buah kurma banyak, kan. Kampung asli yang kami dah Islam, Jabatan Agama Islam ni, maka Jabatan Agama Islam dia bagi kat kami kampung tu untuk follow up agama depa. Maka kerja kami lah, NGO kami ni lah yang follow up depa, tarbiyah depa, bagi tazkirah, bagi motivasi, bagi ceramah. Saya lah kepala dia. Patutnya 9 hari bulan ni. 9 hari bulan, hari Jumaat ni. Tengok dapat pula berita ada kes Covid pula sana. Tapi kampung lain, bukan kampung yang kami nak pergi ni, kampung lain, RPS Banun. RPS Banun ni lah yang ada Covid lah ni, tengah positif lah ni. Yang kami nak pergi ni dah sempadan jeli dah, pos lao. Tapi dek kerana ada satu kes kampung orang asli, semua kampung orang asli kena tutup. Tu style KKM Greek, dia tutup semua, tak bagi NGO siapa-siapa pun masuk. Punca apa? Yang masuk RPS Banun ni pun datang daripada NGO juga. NGO tu ada positif seorang. Dia masuk kampung tu, habis. Dan kontak rapat dia semua kena. Kan? Kalau tak kami nak masuk lah ni, orang Batu Enam, Batuk Malam ni dia nak hantar kain baju kat saya. Kan? So saya terpaksa hold dulu, tak apa. Kita mungkin pi lepas raya. Baik, iaitu siapa memberi pakaian ia akan orang miskin, maka dapat balasan ia daripada Allah, tinggal di dalam peliharaannya dunia dan akhirat. Maka iaitulah hadis yang dikeluarkan oleh Nabi oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan menerangkan yang demikian itu dengan katanya, an Husain qala jaa sa'ilun fasa'ala Ibnu Abbasin faqala Ibnu Abbas lis-sa'il atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala na'am qala wa tasumu Ramadan qala na'am qala sa'alta walisa'il haqqun innahu la haqqun alaina an nasila fa'atahu sauban. Baik, diriwayatkan daripada seorang tabi'in nama dia Husain, katanya telah datang seorang minta sedekah kerana miskin kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bila datang ia kepadanya lalu minta terus ia kepada Ibnu Abbas itu, rupanya tidak dikenal oleh Ibnu Abbas itu akan dia, maka berkehendak ia mengetahuikan adakah orang yang datang minta itu adalah orang Islam. Okey, pendek cerita, masa pun dah nak habis lah. Pendek dia cerita dia apa? Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Dia ni juga sepupu Rasulullah. Dan juga anak angkat kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas ni. Satu orang fakir miskin datang minta baju kat dia. Maka Abdullah bin Abbas dia tanya, atashhadu, hang ni Islam kah? Hang ni mengucap kalimah syahadah kah? Dia kata atashhadu an la ilaha illallah. Hang ni mengucap kalimah syahadah tak? Mengucap tak? Dia kata qala na'am. Ya, saya mengucap kalimah syahadah. Maknanya dia Muslim. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu mengaku tak bahawa kamu ni mengaku atau tidak bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah? Maka dia pun jawab qala na'am. Ya, saya mengaku Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maknanya clear, dia adalah Islam. Qala wa tasumu Ramadan. Hang puasa ke tak puasa? Baik. Qala na'am. Qala sa'alta walisa'il haqqun. Maka berkatalah Abdullah bin Abbas ni kata apa? Dan bagi yang maka kata Ibnu Abbas, kamu telah meminta pada aku dan ada hak bagi orang yang meminta kepada orang yang dimintanya, dan bahawasanya sepatutnya dan mustahak atas kami bahawa menghubungkan kasih sayang kepadamu. Maka Ibnu Abbas pun memberi akan dia sehelai kain sedekah kepadanya, akan jadi pakaiannya. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Abdullah bin Abbas bila tengok dia ni clear Islam,
Lepas tu puasa tak puasa? Puasa. Maka Abdullah bin Abbas barulah setuju nak bagi sedekah. Tuan-tuan, hadis ni jangan pula tuan-tuan ingat, oh kita bagi baju ke orang Islam je. Habis kalau dia bukan Islam, macam kami di orang asli lah. Ada yang Islam, ada yang belum Islam lagi. Ada yang Islam dah, tapi Islam pada nama. Kan? Pada Islam pada nama, semayang tak, puasa tak, apa semua. Yang ni paling leceh. Itu tak apa lagi tuan-tuan. Bab makanan tu, dia paling sensitif bila kita sebut jangan makan ni, jangan makan tu, apa semua. Dia jawab balik lah, Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan. Ustaz pergi kedai runcit berapa minit sampai? Tuan-tuan pergi kedai runcit berapa minit sampai? Awak tak mau jawab lah. Dekat tu aja, 5-6 minit sampai dah. Tak, kadang-kadang tak sampai G 4, G 5 pun sampai dah. Dia kata dekat lah, 5 minit sampai. Ustaz 5 minit sampai dah. Kami 5 jam baru jumpa kedai runcit. Jalan kaki. Betul tuan-tuan? Mereka masuk ke dalam tu kena pakai 4x4. Daripada highway tu nak masuk ke hutan tu 3 jam. Itu kalau jalan clear. Kalau jalan jadi bubuk, kalau musim hujan, jalan tu dia bukan setakat berseluk dah, bubuk. Tahu bubuk? Macam bubuk kanji tu. Tu dia jalan. Tu 7-8 jam lah. Tu pasal kadang-kadang kami terpaksa kerap masuk nak jaga mereka ni jangan kembali kepada perangai lama. Makan benda-benda haram ni. Masalahnya benda haram tu lah senang jumpa. Yang halal tu payah jumpa. Mereka makan apa sebelum ni? Kebun pendek. Tahu kebun pendek? Tapi tak ada tanduk lah. Mereka makan apa? Lutung. Mereka makan apa? Monyet. Mereka makan apa? Kera. Mereka makan apa lagi? Tupai. Yang tu mudah jumpa. Melintah lalu lalang depan. Siap hello lagi. Hello brother. Yang halal tu pula susah jumpa. Mereka nak makan kijang tak boleh. Pasal apa? Perhilitan tak bagi. Mereka nak makan rosak, mereka nak makan kancing, perhilatan tak bagi mereka makan. Mereka nak menjala di sungai pula. Sungai pula tertarik pula. Ada balak pula lagi. Ikan tak ada. Mereka cukup sensitif. Nak kami terpaksa abaikanlah benda ni. Janji mereka Islam sudahlah. Janji mereka masih lagi Islam tu. Itu pun alhamdulillah lega lah. Takut kalau kita tekan lagi mereka payahlah kalau Islam macam ni, payahlah. Mereka tak mau. Sebab iman mereka ni masih nipih lagi. Tu sebab 3 bulan sekali kami kena masuk. 3 bulan sekali kami masuk. Hantar berai, hantar sardin, hantar telur, hantar macam-macam ni. Supaya mereka ni tak makan benda-benda yang haram. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Jadi kita sebut tadi apa? Boleh kalau nak bagi sedekah kepada orang bukan Islam. Tu tak ada masalah. Tapi pahala lebih besar kalau dia Islam. Dia miskin, dia fakir, dia kemudian dia Muslim pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya cepatkan sikit. Summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min muslimin kasa musliman sauban illa kana fi hifzin min Allah ma dama minhu alaihi khirfah." Kemudian daripada Abdullah bin Abbas bersedekah kain itu, berkata, ia telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah bin Abbas ni dia kata apa pada para sahabat? Kenapa dia tanya orang tu tadi? Dia tanya, hang ni mengucap syahadah tak? Hang ni mengaku tak Rasulullah ni pesuruh Allah? Kemudian hang ni puasa tak? Bila dia semua jawab na'am, maknanya dia ni clear dia ni clear Islam. Kemudian dia ni pula mengamalkan pula ajaran Islam. Abdullah bin Abbas dia kata apa? Bukan apa. Pasal apa dia ni begitu strict tadi? Dia siap tanya orang tu, interview orang tu. Sebab aku pernah dengar Nabi kata, tiada daripada seorang Islam memberi pakaian akan kain pada seseorang Islam, melainkan adalah ia di dalam peliharaan Allah, selama berkekalan daripada kain itu atasnya secebis sekalipun. Tuan-tuan, tengok pahala dia. Tuan-tuan faham tak ni? Kita pergi bagi baju ke orang tu pula Muslim. Semayang lagi. Puasa jaga, semayang jaga, apa semua jaga. Saya ada seorang asli tu.
Allahu Akbar. Cukup jaga semayang pula awal waktu. Kita pula tak ambil wuduk lagi. Dia dah ambil wuduk siap dah. Bila kita masuk hutan tu kan, dia standby dah, ada wuduk dah. Kita pun tak berwuduk. Ustaz ni, dia pula, dia ni dah lah asli Muslim. Dia pula sentiasa menjaga wuduk pula. Masuk aja waktu solat, dia azan terus. Lepas tu dia bawa tikar semayang dia pun semayang. Dia ajak kita sekali, Ustaz jom semayang. Lepas tu kita lah ajak dia semayang. Kita Ustaz. Tiba-tiba dia peringat kita, Ustaz jom semayang. Orang macam ni kalau kita sedekah, Nabi SAW kata apa? Maka dia kata apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan lindung dia di dalam peliharaan Allah selama berkekalan daripada kain itu, atasnya secebih sekalipun. Selagi mana orang miskin tu pakai pakaian yang kita bagi tu, selagi itu kita di dalam peliharaan Allah. Satu keluarga kita Allah Ta'ala pelihara daripada jahat, sama ada jahat tu kita nampak ataupun kita tak nampak. Jahat ni ada nampak, ada tak nampak. Benda yang nampak apa dia? Orang pedajai kita, orang perkena kita, orang pukul kita. Yang tak nampak ni apa? Orang hantar kita macam-macam. Faham? Hantar kita macam-macam. Tengok-tengok anak kita sakit. Tengok-tengok bini kita sakit. Tengok-tengok perniagaan kita jatuh macam-macam. Tengok-tengok bini pula minta cerai. Dan ribut tak ada, tsunami tak ada, taufan tak ada, banjir tak ada. Dan dia kata kat kita, abang, malam ni kita tidur last kot. Awak ni tak, saya kata betul ni, saya ni. Kenapa abang cakap macam tu? Tak, pasal subuh besok saya nak abang cerai saya. Aku ada buat apa-apa dah. Abang laki-laki yang bagus, abang suami yang baik, tapi tak tahu saya meluat dengan abang. Tuan-tuan, ada benda tak kena pada isteri kita ni, pergi berubat. Ni yang kata jahat tak nampak. Kita elok-elok meniaga restoran kita, tiba-tiba semua orang tak masuk restoran kita dah. Masuk aja tutup hidung balik, masuk aja tutup hidung balik. Kata, awat hang punya kedai ni busuk, pengotok, bau bangkai. Kita pun kata, tolong jangan cakap macam tu cik, kedai saya tak ada bau apa-apa, saya dah tanya dah semua staff saya, semua okey, wangi. Tak ada, kami semua bau busuk ni. Orang nak masuk je keluar balik, masuk je. Yang ni something wrong berlaku. Sebab ada sihir yang boleh merosakkan rumah tangga orang, ada sihir yang boleh merosakkan perniagaan orang, reputasi orang dan macam-macam. Tiba-tiba orang jadi meluat. Semua orang jadi meluat kat kita, benci kat kita. Nampak? Yang ni dipanggil kejahatan yang dihantar secara halus. So, kita nak dapat peliharaan Allah, sentiasa buat baik. Antara kaedah nak dapat peliharaan Allah selalu, apa dia? Bagi baju ke orang. Nak pula, orang yang kita bagi itu pula, orang fakir, orang miskin. Islam pula. Orang bagus pula. Selagi mana mereka pakai, selagi tu Allah Ta'ala pelihara kita satu keluarga. Walaupun yang dia pakai itu secebih sahaja. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakah dan ada rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita malam ni. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasak bahasa. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah itu daripada saya sendiri sebagai manusia biasa. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratullah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.